Para penonton yang dihormati sekalian, rancangan kami seterusnya petang ini ialah sebuah filem penerangan dalam bahasa Melayu. Rumput Ajaib. Buluh menjangkau ke angkasa. Belahan-belahan buluh dan malahan daun-daunnya yang telah gugur digunakan sebagai bahan-bahan bangunan dan pembinaan untuk bumbung sebuah sekolah di selatan Uganda. Tembok-temboknya juga diperbuat daripada bahan-bahan pembinaan utama negara itu, tanah liat, kayu dan buluh yang boleh digunakan tanpa memerlukan proses rumit disebabkan nilai-nilai tulennya. 7, 8, 9. Itu mungkin merupakan salah satu sebab kenapa buluh secara tradisi adalah begitu penting untuk pembinaan rumah dalam kawasan-kawasan tropika dan subtropika. Misalnya di pelabuhan Guayaquil, Amerika Selatan, bandar terbesar di Ecuador. Walaupun bangunan-bangunan pejabat, hotel dan bank di sini, seperti juga di tempat lain, dibina daripada batu dan konkrit, lebih 70% daripada penduduk bandar ini tinggal dalam rumah-rumah buluh seperti ini. Orang ramai masih membina rumah-rumah mereka mengikut style yang diwarisi dari nenek moyang bangsa Dayak mereka lebih 500 tahun yang lalu. Biasanya setiap bahan binaan diperbuat daripada buluh, daripada tiang-tiang, tingkap dan pintu kepada lapik-lapik dinding dan jembatan-jembatan kecil antara rumah-rumah, kecuali bumbung buluhnya telah ditukar ganti dengan kepingan logam beralur yang dianggap lebih tahan lama. Tetapi benua di mana buluh adalah paling penting untuk pembinaan ialah Asia. Di situ rumput raksasa itu tumbuh lebih banyak daripada tempat-tempat lain dan teknik-teknik yang paling bermacam ragam untuk penggunaannya dalam pembinaan telah dicipta. Di Kepulauan Sulawesi, Indonesia, Puerto Raya menggunakan belahan buluh sebagai bumbung untuk rumah-rumah mereka. Bumbungnya diperbuat daripada beberapa lapisan buluh. Ini membentuk satu lapik udara yang menebat haba matahari dan memperbaiki suasana di dalam rumah. Pada siang hari, bilik-biliknya tetap dingin. Pada sebelah malam pula, haba yang terperap di bumbung dilepaskan dan menghangatkan bilik-bilik. Seperti kebanyakan rumah buluh di Asia, rumah-rumah Puerto Raya mempunyai satu atau dua bilik bersama sebuah ruang masak. Rumah-rumahnya berbentuk 4 segi dengan kamar rehat seluas 10 hingga 15 meter persegi. Jenis pembinaan begini digunakan untuk rumah-rumah, juga untuk bilik-bilik stor dan jelapan padi. Tembok-tembok seperti juga bumbung-bumbungnya berfungsi lebih dari setakat pelindung angin dan hujan. Rumah-rumahnya sengaja dibuat tanpa tingkap-tingkap supaya suhu di dalamnya tetap nyaman. Anyaman buluh membolehkan kemasukan udara dan cahaya yang memadai untuk iklim begitu. Di Sulawesi, kebanyakan topangan-topangan rumah diperbuat daripada buluh. Di pulau-pulau lain Indonesia dan dalam negara-negara seperti Bangladesh, Philippines dan Thailand, topangan-topangan itu biasanya secara keseluruhan diperbuat daripada buluh.
Di sebalik keringanannya, buluh-buluh mempunyai kekuatan menahan berat yang menakjubkan. Dalam rumah ini, struktur topangannya di bawah lantai. Sebahagian besarnya terdiri daripada buluh, tetapi ia tidak dipotong pada buku-bukunya seperti yang sepatutnya dilakukan. Tikus atau ular boleh menjadikan hujung-hujung buluh itu tempat kediaman mereka. Buku-bukunya membahagikan buluh-buluh itu menjadi silinder-silinder yang tidak telus udara sepanjang 35 hingga 100 meter bergantung pada jenis-jenisnya. Inilah yang menjadikan buluh dapat menahan berat sekalipun di dalam air. Kita dapat melihat kekuatannya di sini. Buluh-buluh yang diikat menjadi pontun-pontun yang stabil di Sungai Kwai di Thailand. Dalam musim panas, rumah-rumah yang didirikan di atas pontun-pontun ini menyediakan penempatan untuk para pelancong. Rumah-rumah perahu melayari sungai itu di sepanjang jalan kereta api yang telah menempah sejarah dalam Perang Dunia yang lalu. Untuk tujuan-tujuan pembinaan, buluh adalah jauh lebih baik daripada kebanyakan jenis kayu, tetapi ia mempunyai satu kelemahan besar. Ia mudah dirosakkan oleh kulat dan serangga. Jadi, di Bangladesh dan banyak negara lain, ahli-ahli sains sedang mencari cara-cara baru untuk melindungi bahan pembinaan berharga ini daripada serangan kulat dan serangga. Buluh boleh tahan selama berdekad-dekad jika ia dikendalikan dengan betul oleh tukang-tukang mahir dan juga diproses dengan bahan pengawet. Rumah percubaan ini terletak dalam kawasan Institut Penyelidikan Kehutanan di Chittagong. Ia telah diperbuat daripada buluh yang telah diawetkan 7 tahun yang lalu. Sejauh ini tidak kelihatan sebarang kerosakan pada tembok-tembok dan bumbungnya. Teknik-teknik untuk mengawet buluh telah diketahui sejak bertahun-tahun, tetapi perbelanjaannya mahal dan cuma boleh dijalankan untuk operasi-operasi besar-besaran. Di Institut Pendidikan Kehutanan itu, usaha lanjut telah dijalankan ke atas satu teknik lamanya yang telah digunakan di India, membolehkan pengawetan buluh dijalankan secara kecil-kecilan. Teknik ini dinamakan boucherie. Sebuah silinder keluli diisikan dengan bahan pengawet dan dipasangkan pada buluh menggunakan alat penyambung yang tak telus udara. Buluh-buluh yang baru ditebang, yang mudah dirosakkan oleh serangga dan kulat, boleh diawet serta-merta. Cecairnya digantikan dengan bahan pengawet. Sebuah pam basikal biasa digunakan untuk mengeluarkan cecair itu dan memasukkan bahan pengawet ke dalam tiub-tiub cecairnya. Dari warna bendalir itu, kita dapat tahu sama ada tiub-tiub cecair itu telah kosong. Ahli-ahli sains di Bangladesh telah mendapati bahawa sesebuah rumah yang telah dirawati dengan bahan-bahan pengawet kayu tahan 3 kali lebih lama dari rumah yang tidak dirawati, sedangkan kosnya cuma kira-kira 30% lebih tinggi. Banyak daerah di mana buluh boleh didapati dengan banyak juga merupakan daerah-daerah yang mempunyai kadar kelahiran tinggi dan keperluan tempat-tempat kediaman yang semakin meningkat. Oleh itu, ada kemungkinan bahawa pada masa hadapan, buluh yang tumbuh lebih cepat dari sebarang pokok lain akan terus penting untuk tujuan-tujuan pembinaan. Sekalipun dalam negara-negara maju seperti Taiwan, di mana buluh hingga kebelakangan ini dianggap sebagai kayu orang miskin, kegemaran menggunakan bahan pembinaan tradisi ini muncul semula. Struktur buluh moden ini terletak dekat tasik matahari bulan dan setanding dari segala aspek dengan bangunan-bangunan yang diperbuat daripada bahan-bahan tradisional lain.
Bangunan-bangunan seperti ini boleh dihiasi dengan anyaman-anyaman buluh. Rumah ini di Bandar Bandung, Indonesia juga menunjukkan bahawa bangunan daripada buluh boleh direka bentuk mengikut cita rasa individu. Sejauh mana pembinaan boleh disesuaikan dengan bahan yang digunakan jelas dilihat pada jembatan ini, di mana bahagian-bahagian penahan beratnya tidak ditutupi oleh anyaman buluh. Prinsip-prinsip pembinaan dan fungsi untuk jembatan ini adalah sama seperti yang digunakan untuk rangka-rangka kebanyakan rumah daripada buluh. Seperti unsur-unsur lain jembatan itu, laluan dan pagar-pagarnya dihubungkan antara satu dengan lain oleh kabel-kabel atau tali yang juga boleh diperbuat daripada buluh, dibuat sebegitu rupa supaya boleh bergerak dan berpusing. Ini bermakna bahawa tekanan berat disebarkan sama rata ke semua bahagian jembatan itu. Contoh bangunan tradisional Indonesia ini menunjukkan bagaimana struktur-struktur yang dapat menampung beban-beban berat boleh dibuat dengan teknik-teknik mudah. Perkara-perkara yang diketahui melalui pengalaman berkurun-kurun sedang menjalani kajian saintifik oleh Dr. Jules Janssen di Eindhoven, Belanda sejak lebih 10 tahun yang lalu. Penyelidikan ini melibatkan ujian-ujian berat dan tekanan. Antara lain, ujian itu menunjukkan bahawa buluh yang mempunyai daya penahan berat seperti kayu hikeri tidak patah secara mendadak tetapi secara berangsur-angsur. Kayu pine yang kerap digunakan dalam bangunan hanya setanding dengan buluh dari segi harganya kerana daya penahan berat kayu itu dengan permukaan keratan muka yang sama seperti buluh cumalah separuh dari daya penahan berat buluh. Ini jelas dilihat melalui perbandingan-perbandingan dalam ujian-ujian terkawal. Kayu pine tidak dapat menyerap tekanan dengan melentur. Di bawah separuh dari tekanan yang dapat ditahani oleh buluh, kepingan kayu pine itu hampir pecah berkecai. Ujian-ujian lain yang kurang menarik tetapi lebih penting ialah ujian-ujian jangka panjang. Dalam ujian-ujian ini, buluh-buluh dikenakan tekanan berat yang berlainan dan kelenturan dan perubahan bentuknya diukur dengan tepat dalam jangka masa beberapa bulan dalam suatu iklim tropika tiruan. Dengan data yang diperolehi, kita boleh mengira sebanyak mana dan apakah saiz yang mesti digunakan supaya bumbung untuk sebuah bangunan besar, misalnya, dapat menahani sekalipun puting beliung tropika. Proses pematahan dimasukkan dalam penyiasatan-penyiasatan di University Technical di Eindhoven. Disebabkan simpulan-simpulan penguatannya tersebar sama rata dan serabut-serabutnya hanya memanjang, batang-batang buluh menjadi sungguh elastik. Bila bebannya terlalu berat, mula-mula muncul satu keretakan yang sejajar dengan serabut-serabutnya. Dalam kawasan-kawasan yang terancam oleh gempa bumi, ini adalah satu faedah besar. Kerana buluh patah secara beransur-ansur, struktur-struktur buluh tidak berkemungkinan runtuh sekaligus. Sekali lagi, sebagai perbandingan, sepotong kayu pine
yang patah serta merta. Buluh mempunyai faedah-faedah jelas berbanding dengan kebanyakan kayu yang digunakan untuk bangunan. Bukan saja ia lebih tahan menerima tekanan, ia juga menghasilkan lebih banyak pertumbuhan tahunan berbanding dengan fir dan pine. Jadi dalam daerah-daerah seperti Andes, Colombia yang terancam oleh gempa bumi, buluh mempunyai kepentingan istimewa untuk tujuan-tujuan pembinaan. Tetapi hutan-hutan buluh yang lebat yang tidak lama dahulu meliputi beribu-ribu hektar muka bumi telah terjejas oleh penebangan besar-besaran. Sama ada buluh-buluhnya digunakan untuk bangunan atau hutan-hutan itu ditebang untuk membuka ladang-ladang kopi atau padang-padang rumput baru untuk ternakan. Pada masa ini, pembuka-pembuka hutan jarang sekali dapat menebang jenis Guadua angustifolia yang pernah digunakan secara meluas untuk membina rumah-rumah kerana ciri-cirinya yang amat sesuai. Tunggul-tunggulnya sentiasa diratakan berhati-hati untuk mencegah penakungan air hujan dan akar-akarnya dalam tanah menjadi busuk. Akar-akarnya perlu mengeluarkan satu tunas baru pada tahun berikutnya. Di sini, air yang mungkin menyebabkan akar-akarnya menjadi busuk sebaliknya digunakan untuk mendorong pertumbuhan satu tunas baru. Di Universiti Caldas, jurutera pertanian David Menzel Masias telah menyelidiki selama bertahun-tahun cara-cara baru untuk menambahkan kadar pembiakan sesuatu jenis tumbuhan yang jarang sekali berbunga. David Masias cuba melihat sama ada beliau boleh membiakkan Guadua angustifolia dengan cara keratan-keratan seperti mana yang dilakukan ke atas beberapa jenis di Asia. Keratan buluh itu diisikan dengan air dan ditanam dalam tanah selama beberapa minggu untuk membolehkan pertumbuhan akar-akar baru. Nampaknya cara pembiakan begini sangat sesuai untuk Guadua angustifolia. Si usted quiere tener más plantitas, usted puede partirlas. Hingga lewat tahun-tahun 1930-an, peniaga-peniaga dan peladang padang kopi yang kaya dalam pekan Medicines telah membina rumah-rumah mereka keseluruhannya daripada buluh, kadang-kala ditampal dengan campuran tahi lembu dan tanah liat. Sekolah ini juga dibina dengan tembok-tembok buluh. Seperti banyak bangunan lain di Manizales, ia didirikan di atas sebuah banjaran bukit yang bermakna bahawa ada satu tingkat tambahan di belakangnya. Semasa rumah-rumah ini yang kini berada di pusat bandar Manizales dibina, di sekelilingnya terdapat padang-padang rumput dan hutan-hutan buluh. Rumah ini dengan halaman dalam yang indah telah berusia 80 tahun lebih dan tidak banyak mengalami kerosakan. Bagaimanapun, seperti banyak lagi rumah buluh dalam bandar itu, ia sedang diancam kereputan. Di sebalik tradisi yang kaya, buluh tidak lagi dihargakan sebagai bahan bangunan. Mereka yang telah kaya lebih gemar menggunakan batu dan konkrit, meninggalkan rumah-rumah lama mereka menjadi terbiar. Sedangkan jika rumah-rumah ini dijaga dengan baik dan tembok-tembok luarnya diperbaiki, kebanyakannya boleh didiami selama bertahun-tahun lagi. Sebenarnya, rumah-rumah buluh masih boleh didapati di merata Manizales. Setengah-setengahnya telah didirikan pada peralihan kurun ini mengikut style yang digemari pada masa itu.
Melihat pada bangunan ini dan bangunan-bangunan lain sepertinya, sukar untuk diduga bahawa fasadnya menyembunyikan satu struktur daripada buloh. Tetapi jika seseorang melihat pada beberapa bahagian pekan itu yang didiami oleh penduduk-penduduk miskin, ia boleh melihat dari belakang rumah-rumah itu bagaimana rumah-rumah itu didirikan. Di mana rumah-rumahnya dibina di atas sebuah cerun curam, tiang-tiang penopang diperlukan untuk menyokong satu dasar melintang. Rumah-rumah ini kerap kali mempunyai 2 hingga 3 tingkat. Salah seorang dari arkitek yang masih membina menggunakan buloh pada masa ini ialah Profesor Oscar Hidalgo. Beliau telah mencipta kemungkinan-kemungkinan baru berkos rendah menggunakan bahan binaan tanaman tempatan. Di sini, orang-orang Campesino, pekerja-pekerja upahan di ladang-ladang kopi, sedang bekerja untuk satu projek perumahan di mana mereka belajar membuat segala-galanya yang mereka perlukan sendiri. Estet itu terletak dalam bahagian timur Medellin, sebuah bandar yang mempunyai penduduk lebih 1 juta orang di sebuah dataran tinggi di banjaran Andes, Colombia. Bakal penduduk-penduduk estet itu membuat tembok-tembok rumah-rumah mereka dalam sebuah rangka kayu mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Caranya sama seperti membuat rumah-rumah pasang siap, kecuali setiap peringkat pembinaannya dilaksanakan di tempat pembinaan, bukan dalam sebuah kilang. Berbagai teknik yang diperlukan untuk pekerjaan ini dipelajari sambil bekerja. Setiap orang yang terlibat dalam projek itu dijadikan ahli sebuah syarikat kerjasama. Bila estet itu telah siap, mereka mencabut nombor bertuah untuk mendapatkan rumah mereka. Projek itu dibiayai melalui satu pinjaman dari sebuah bank negara yang membiayai rancangan-rancangan pembinaan rumah untuk mereka yang memerlukan. Semua rumah-rumah itu didirikan di atas asas-asas konkrit dan dihubungkan pada satu saluran najis yang juga dibina oleh anggota-anggota syarikat kerjasama itu. Ruang rehat setiap unit ialah seluas 36 meter persegi, terdiri daripada bilik rehat, bilik tidur, dapur dan tandas. Dalam tembok-tembok pasang siap, ruang-ruang dalam anyaman buloh itu amatlah penting. Ia membolehkan lapisan simen menembusi tembok-tembok itu dan melekat dengan kuat pada buloh. Semua rumah-rumah di estet itu dicat putih selepas lapisan simennya kering. Pero mire para allá. Untuk membentuk dan mengukuhkan pertalian sosial di kalangan penduduk estet seperti ini, keanggotaan syarikat-syarikat kerjasama yang baru ditubuhkan itu dihadkan kepada mereka yang telah tinggal dalam kawasan itu selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Kebanyakan daripada rumah-rumah itu mempunyai struktur-struktur bawah daripada buloh yang diselaputi dengan minyak hitam supaya tahan lama. Selatan Manizal terdapat sebuah hacienda yang dibina daripada buloh dan memberi contoh terbaik tentang masa hadapan buloh yang cerah. Arkitek Colombia yang membina bangunan ini, Simon Velek, mendedahkan potensi buloh sebagai bahan untuk bangunan yang tersergam indah dan megah. Bukan saja pagar-pagar, bangsal-bangsal dan kandang-kandang lembunya diperbuat daripada buloh, malahan hampir keseluruhan bangunan hacienda itu.
Untuk semua bangunan-bangunannya, arkitek itu menggunakan Guadua angustifolia yang mempunyai beberapa ciri-ciri baik. Ia mempunyai daya penahan berat yang tinggi dan sungguh kebal daripada serangan kulat dan serangga. Bangunan utamanya mempunyai bumbung melebar yang dibina berdasarkan prinsip-prinsip mudah. Keberatan bumbungnya ditopang pada kedua-dua bahagian. Topang-topangnya diletakkan sebegitu rupa supaya setiap satu berhubung terus dengan pusat imbangan separuh daripada bumbung itu. Dengan cara ini, bumbungnya disokong dalam satu equilibrium dan topang-topang dan tiang-tiang tambahan dapat dikurangkan sedapatnya. Guadua angustifolia sungguh keras di sebelah dalam. Jadi seperti kayu, ia sesuai untuk pertukangan dan boleh mencengkam skru. Hacienda ini merupakan satu bukti menarik hinggakan orang ramai sekali lagi mula menghargai keindahan buluh. Mungkin masa hadapan buluh untuk berbagai perusahaan pembangunan dan pembinaan baru saja bermula.